Ada satu surat dari Sultan Kedah, sangat panjang, dia mengadu kepada Raffles. Warkatul Ikhlas wa Tuhfatul Ajnas, yang termaktub di dalamnya ta'azim yang saling serta muafakat, tulus dan ikhlas, berkasih-kasihan yang tiada berputusan selagi ada perkitaran cakrawala matahari dan bulan. Daripada Better, Paduka Sri Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah Ibni almarhum Paduka Sri Sultan Abdullah Mukarram Shah, yang mempunyai kerajaan negeri Kedah. Barang disampaikan Tuhan Sarwa sekalian alam, bukan seru sekalian alam, Sarwa. Sebab Sarwa itu serba, wa dan ba itu interchangeable, ya? Ini perkataan Sanskrit, kata India. Bukan seru sekalian alam, tak ada kita seru, Sarwa sekalian, Tuhan tu Sarwa sekalian alam. Ini konsep Hindu dan akhirnya senang diterima bila Islam. Yang bahasa tu, ya kadang bahasa tahu, kalau tak tahu salah. Barang disampaikan Tuhan Sarwa sekalian alam ke hadapan sahabat Better, Tuan Jeneral yang mentadbirkan kerajaan negeri Benggala. Ini pada Pulau Pintu. Darul Makmur bagi merintah di atas segala negeri yang di atas angin dan di bawah angin. Sebarang yang dalam pekerjaan pegangan berhirma. Berhirma itu, behram, itu istilah Sanskrit juga. Company Eropah. Jadi panjang sangat saya dah baca, tapi nak saya nyatakan ialah pengenalan itu orang Melayu suka berbunga-bunga. Substance ni kurang. That's beli value. Bungkusan ni mesti cantik, hiasan mesti cantik, dalam tak penting. Penampilan penting. Penampilan, image. Jadi dia mengadulah, Kedah diganggu oleh Siam. Bagaimana Inggris boleh tertolong? Dan Inggris, Francis Light ni setan. Dia janji, dia tidak ada kuasa. Dia cuma pentadbir sementara Kapiten Francis Light di Pulau Pinang. Dia kata, ya, kita akan bantu kalau tuanku serahkan Pulau Pinang. Mula-mula Pulau Pinang diambil, kemudian seberang perai, area you. Dan bila Sultan Kedah mengadu kepada Raffles, mengadu kepada Lord Minto, mereka tak boleh buat apa-apa sebab keputusan syarikat, ya. Mereka tidak membantu. Dan Kedah masih tertipulah, jadi tertipu. Itu satu kes. Satu kes lagi Melayu tertipu ialah mengenai Pulau Singapura. Anak Sultan Mahmud, Raja Lingga, kerajaan Johor Riau Lingga, itu kerajaan yang mula. Tapi Sultan Mahmud bertempat di Lingga, istananya di Lingga. Dia ada anak, satu Abdurrahman, adik, abangnya Husin. Husin Tengkulung yang sulung. Nah, Abdurrahman, dia ni warak orangnya. Dia mendapat dukungan atau sokongan yang tuan muda Bugis, orang Bugis. Kemudian dia dilantik. Bila mati, bila mangkat Sultan Mahmud pada tahun 1811, maka Abdurrahman dilantik menjadi Raja Sultan Johor Riau Lingga. Pada waktu itu, pada awal abad 19, memang Raffles adalah juara British untuk mengalahkan Belanda. Bagaimana nak menyaingi Belanda? Dan Raffles bahkan mengkaji naskah-naskah Melayu, surat-surat Melayu, dan dikelilingi oleh jurutulis yang cakap dengan bahasa Melayu. Dia dilantik sebagai agen atau agent British untuk menakluki, untuk mewakili Lord Minto, Governor General di India, untuk menakluki Pulau Jawa. Jadi pada tahun 1811, Raffles mengantar surat kepada Raja Melayu minta sokongan sebab dia nak menakluki Pulau Jawa. Jadi dipendekkan cerita, Raffles waktu itu tahu bahawa raja-raja Melayu ini dalam keadaan yang rapuh. Kalau ada ahli sejarah mengatakan abad 19 itu adalah kegemilangan raja-raja Melayu, tak betul itu. Kenapa tak betul? Sebab Barat Eropah telah mencabuli hak-hak perdagangan, sudah datang dan ingin berkuasa. Dan orang Barat, sama di Inggris atau Belanda, dianggap sama taraf dengan Raja Melayu. Sebab itu Raffles misalnya dipanggil Sri Paduka Tuan Thomas Raffles, ya, oleh Raja Melayu. Dan Raja Melayu pula, karena nilai Melayu tadi, merendah diri kepada Raffles.
better seperti anak kecil, ingin meminta bantuan. Dia sendiri mengata dia macam budak kecil. Jadi Inggris menganggap orang Melayu tidak begitu cerdik. Raffles tidak menganggap orang Melayu cerdik. Sebab itu Raffles waktu usianya baru 30 tahun telah menaluki Pulau Jawa. Dia jadi Governor General Pulau Jawa, umur 30 tahun baru. Tentang Pulau Singapura tadi, oleh kerana persaingan antara Belanda dan Inggris ni, bagaimana cara, sebab Pulau Singapura ialah yang paling strategik bila pada peta untuk menguasai perdagangan Asia Tenggara. Jadi Raffles approach, pergi jumpa dengan Sultan Tengku Long, belum Sultan ni. Bagaimana Tengku Long tak jadi Sultan? Siapa yang tak jadi raja? Tengku Long sanggup, dan Raffles menggunakan alasan dia abang. Sebenarnya Abdul Rahman sudah pun menjadi Sultan. Jadi dia abang, dijadikan Sultan Singapura. Kemudian dibuat perjanjian. Dia disokong oleh Temenggung Abdul Rahman. Temenggung Abdul Rahman ni separuh Melayu, separuh Bugis. Serahkan Pulau Singapura. Temenggung Abdul Rahman tinggal di tebing-tebing sungai Singapura. Dan Sultan di Kampung Glam. Kemudian Husin hanya menjadi Sultan sebagai boneka saja. Dia tidak ada kuasa. Dia diberi allowance, lepas tu allowance dia habis, dia terpaksa melarikan diri pergi, nama saya Sultan Johor, pergi ke Melaka dan dia meninggal di Melaka. Anaknya pun tidak dapat dilantik menggantikan dia. Akhirnya Temenggung Abdul Rahman yang sangat lihai, lihai istilah Cina yang bererti shrewd, crafty. Temenggung Abdul Rahman baik dengan Inggris, maka dia mempengaruhi Inggris, dan anaknya kemudian menggantikan dia. Tapi anak dia yang dia cuba nak gantikan sebagai Temenggung, Abdullah, gila. Dia ada gene problem, gila. Jadi akhirnya Ibrahim yang dilantik. So Temenggung Ibrahim waktu bapaknya mati baru 15 tahun saja. So bayangkan orang muda senang sangat dikawal ini. Saya cakap ni based on historical facts ya. Bukan saya anti raja, tidak. Sebab falsafah orang Melayu jangan menderhaka. Kalau tidak bukan Melayu dia tu. Tapi historical facts, dari historical facts saya mengatakan tadi, masalah orang Melayu ialah masalah leadership. Mula-mula raja-rajanya tidak bertanggungjawab. Daripada zaman Sultan Mahmud lagi, Sultan Mahmud yang paling zalim, dibunuh pak saudaranya pasal tak dapat kahwin dengan pupu dia Tun Fatimah. Dibunuhnya suami Tun Fatimah. Dia pergi panjat rumah orang, bini anak Hang Tuah Tun Biajit bermukah dengan bini orang, berzina. Pergi panjat rumah orang lagi, Tun Biajit nak bunuh. Dia kata, nasib baik aku ini Melayu. Melayu pantang derhaka. Itukah kekuatan untuk dia Melayu? Betul? So masalah orang Melayu adalah masalah leadership. Kalau sebagai ahli politik yang berhormat, Datuk ikhlas, what's happening to the Malay leadership? Perlembagaan, negosiasi Tunku Abdul Rahman, pemuka-pemuka kemerdekaan dengan MCA, dengan wakil Cina, wakil bukan Melayu. Bahasa Melayu ni dijadikan bahasa kebangsaan. Apa yang berlaku? Kita bukan tak nak belajar bahasa Inggeris. Bahkan saya, waktu saya muda-muda dulu, saya galak, saya paksa pelajar Melayu belajar bahasa Mandarin. It's good. Tapi bahasa kebangsaan mesti dimuliakan. Komunikasi mesti dalam bahasa Melayu. Borang mesti dalam bahasa Melayu yang baik. Maknanya something's wrong with the Malay leaders. MCA, DAP consistent. Sekolah Cina tak boleh hapus. Now how can you build a nation? Di sini boleh ke kita buat sekolah Melayu sini? Atau sekolah Cina di sini? No. You want to stay in Britain? Okay, you follow our system. So what's wrong with the Malay leadership? Jadi kalau penyakit dikatakan Melayu itu marah pada Melayu, it's the Malay leadership. Leadership bukan politician saja, termasuk saya sebagai guru. Kalau saya tidak menjalankan tugas, saya tidak betul terang dengan murid-murid saya, pelai-pelai saya, saya mengkhianati tugas saya. Kalau saya menulis bias, saya mengkhianati tugas ilmiah saya.
Ya. Tapi apa boleh buat? Kalau saya tulis dalam bahasa Melayu, ceritanya lain. Saya kena tulis dalam bahasa Inggeris. Orang Melayu kan kurang baca. Ya. Ya. So, sayang sekali. Orang Melayu itu tak ramai. Angka sikas. So, saya tak boleh ini Dr. Asri punya time ya. Kita soal jawab. Terima kasih.